yang highlight tentang mereka tak highlight. Sebenarnya ramai di kalangan tentera Israel yang telah mati, yang telah mati. Malah ya, ada video yang menunjukkan mayat-mayat tentera Israel apabila dimasukkan ke dalam lori mayat, baunya sangat busuk, lebih busuk daripada mayat biasa. Sedangkan mayat para syuhada Palestin, mayat mereka berbau wangi kerana mereka mati sebagai syuhada, sebagai syahid. Ini adalah suatu yang cuba disembunyikan oleh media massa dan juga media sosial sebenarnya. Bila kita masukkan dalam Instagram kena blok, masuk TikTok kena blok, masuk Facebook kena blok. Tapi walau macam mana pun kita yakin dengan firman Allah SWT, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun merancang juga, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik perancang. Memang mereka merancang strategi bumi hangus di Gaza. Kenapa Allah Ta'ala izinkan? Cuba kita kaji balik. Kalau Allah Ta'ala ni dengan kuasa dia boleh je menahan bumi Gaza tu daripada jadi seperti mana kita lihat hari ini. Tapi apa sebab jadi juga Allah Ta'ala izinkan? Ada sebab. Sebab yang kita tahu dan sebab yang mungkin kita tak tahu. Bukankah Bosnia 25 tahun dahulu menghadapi keadaan, 30 tahun dahulu menghadapi senario yang hampir sama. Bosnia ni, berapa ramai umat Islam Bosnia yang mati menjadi korban, yang berapa ramai wanita Bosnia, Muslimah Bosnia yang menjadi mangsa pembunuhan, mangsa rogol dan sebagainya. Tapi mereka tahan bercekal, tahan dan cekal, tahan dan cekal dengan keimanan mereka. Allah Ta'ala berikan mereka kemenangan. Allah Ta'ala berikan mereka kemenangan. Dan kita berharap ada di kalangan orang-orang veteran perang Bosnia, di kalangan kaum muslimin yang akan membantu tentera Hamas di Palestin, kerana mereka sudah ada pengalaman. Cara nak masuk tu kita tak tahulah macam mana cara mereka nak masuk dulu. Dan juga daripada seluruh dunia, kawasan-kawasan yang dalam capaian negara Palestin, kita Malaysia ni terlalu jauh. Boleh je kalau ada yang kata orang menanam azam dan cita-cita, ada masalah. Tetapi benda tu belum nyata di mata kita lah. Yang kita nampak ada beberapa negara Arab yang sedang dah pun mengambil langkah-langkah awal untuk membantu tentera Hamas Palestin, seperti negara Yaman, di Syria, Lebanon, negara-negara yang hampir, boleh dikatakan hampir juga dengan negara Palestin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka bertahan, diberi dalam bawah perlindungan Allah SWT, dan akhirnya nanti diberi kemenangan dalam perjuangan mereka membebaskan bumi Al-Quds, bumi Al-Ardul Muqaddasah allati barakna fiha, bumi suci yang Allah Ta'ala berkati sekelilingnya, allati barakna haula, bumi yang kurniakan Allah SWT peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahimahumullah, pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Syekh Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajali Al-Nabi rahimahullah ta'ala. Kita teruskan dengan membicarakan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-11, surat 33 pada kitab saya ini. Tajuk yang diberi oleh penyusun kitab, almarhum penyusun kitab, ialah Rasuah Badrul Wasul. Ini berlaku apabila lama. Rasuah Badrul Wasul, memang mana-mana pun, pada kadang-kadang tidak ada negara di dunia yang terlepas daripada kejadian rasuah.
banyak tak banyak je, teruk tak teruk, serius tak serius. Ada negara kejadian rasuah tu ada, tapi di peringkat yang tertinggi, tu ada. Ada negara yang rasuah dia membiak sampai ke peringkat bawahan, sampai ke peringkat bawahan, sampai ke orang awam pun terlibat dengan rasuah, kan? Jadi rasuah ni satu benda yang memang nyata berdosa pada akhir zaman. Jadi hadis yang menyebut tentang berdosanya rasuah ini diriwayatkan an Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Siapa dia? Pegawai agama pertama yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Dan beliau dilantik untuk bertugas di negara Yaman. Negara Arab yang pertama mengisytiharkan perang ke atas negara Israel. Mereka dah hantar peluru berpandu balistik, mereka dah hantar drone, mereka cuba menghantar tentera, tapi tersekat di sempadan Saudi termusuh. Tentera yang berjalan kaki, tak ada pun kapal, kerana Yaman ni dia tak ada tentera laut, dia tidak ada tentera laut. Kalau dia tentera laut pakai kapal frigate lah, berlayar di Laut Merah pun masalah juga. Mana masuk perairan Mesir kena tahan, masuk perairan Saudi kena tahan dengan kapal perang negara Mesir Saudi, tak lepas juga. Ikut darat pun tak lepas juga, sampai sepadan kena tahan, tak masuk. Sedangkan mereka dah berjalan berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Kita lihat dalam video-video tu, kan? Jadi Sayyidina Mu'az bin Jabal dilantik sebagai pegawai agama merangkap gubernur di negara Yaman. Yang mana sebelum pelantikan tu, beliau ditemuduga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temuduga tu, mana interview ni zaman ni, zaman Nabi dah ada interview lah, dah ada temuduga lah. Jadi kalau orang tanya kita, zaman Nabi ada ke tak boleh mengajar? Tak ada pun. Maknanya orang ni dia tak mengaji habis. Orang ni kena mengaji, kena pergi mengaji balik. Sebab memang ada, memang ada. Nabi sebelum beri tauliah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi temuduga dulu. Nabi tanya 3 soalan kepada Mu'az. Pertamanya, wahai Mu'az, kalau mereka datang kepada kamu bertanya soalan tentang agama, jawapannya kamu nak ambil dari mana? Kata Mu'az, saya akan cari jawapannya dalam Al-Quranul Karim. Nabi tanya soalan kedua, kalau dalam Quran tak ada jawapannya, kamu nak cari kat mana jawapan? Jawab Sayyidina Mu'az, aku akan cari jawapannya dalam hadis-hadismu ya Rasulullah. Nabi tanya soalan ketiga, kalau tak ada dalam hadis-hadis pun tak ada juga, Quran tak ada, dia tak ada, kamu nak buat macam mana? Nak cari jawapan kat mana? Maka kata Mu'az, saya akan berijtihad mengikut fikiran saya, merujuk kepada Al-Quran dan juga kepada hadis-hadismu ya Rasulullah. Maksudnya bukan pandai-pandai lah, tengok Quran, tengok hadis, berijtihad. Mungkin ada jawapannya, tapi benda tu bersifat umum, maka perlu kepada ijtihad, kepada pandangan. Mungkin ada, tapi secara umum lah. Soalan itu khusus, petunjuk dalam Quran, hadis umum. Macam mana nak dapat jawapan tepat? Tak dapat lah. Maka ijtihad diperlukan, ikut pandangan saya. Jadi aku tidak akan lari daripada Al-Quran dan hadismu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW meletakkan dada ni
meletakkan tangannya ke dada